Orang-orang yang tadinya ikut Tuhan setengah-setengah, ya. 那些刚刚之前跟着上帝是一半一半的， Separuh-separuh. 一半一半的。 Sekarang yang mengenal kebenaran sungguh-sungguh cari Tuhan. 现在他们知道了真理，认识了真理，就认真的跟着上帝。 Bahkan di Eropa orang berlutut di jalan-jalan setiap hari. 甚至于在欧洲，每天都有很多人跪在道路上。 Mulai sore sampai malam ribuan orang berlutut menyembah Tuhan. 从下午到晚上，上千人都跪在路上。 Apakah saudara tidak melihat zaman anugerah ini? 你们是否没有看到恩典的世代吗？ Begitu banyak orang diselamatkan. 有这样多的人被拯救， Mungkin termasuk saudara dan saya yang kurang sungguh-sungguh. 可能弟兄姐妹跟我那不认真的， Hari-hari ini jadi sungguh-sungguh. 今天我们就有认真了。 Hari ini jadi betul-betul menyadari betapa kita perlu Tuhan. 今天我们一定要明白，我们是多么的需要上帝。 Karena itu saya menyebut ini zaman anugerah. 所以我称之为恩典的时代， Zaman penuaian malaikat. 是天使收割的时代， Dan ini diizinkan Tuhan. 这是上帝所允许的。 Agar kita yang setengah-setengah ini sungguh-sungguh menjadi panas dan berapi-api. Mencari keselamatan itu. 让我们这一半一半的，我们真正的能够火热的来寻找这一个救恩。 Tetapi sebaliknya, 但是反过来说， orang yang tidak mengenal kebenaran. 那一些不认识真理的， Walaupun saudara menyebut diri Kristen. 即使你称自己为基督徒， Tapi saudara tidak mengenal kebenaran itu. 但你不认识这一个真理。 Di Alkitab itu disebut orang fasik. 圣经称之为假冒为善的人， Orang yang sudah tahu firman. 那些已经认识了圣经的人， Tapi tidak mau bersiap-siap. 但是不要预备， Sudah tahu ada akhir zaman. 已经知道了有末世的时代， Tapi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. 但是不认真的跟着上帝。 Saya mau bertanya, saudara mau kemana? 我有问弟兄姐妹，你们有去哪里呢？ Kalau tidak bersiap-siap. 如果没有预备好， Mereka seperti 5 gadis yang bodoh. 他们就像那5个愚蠢的女孩， Yang tidak siap, tidak memiliki minyak untuk masuk ke pesta pernikahan raja. 他们没有预备好油来进入王的宴席中。 Nah saudara, 弟兄姐妹， mari kita mulai lihat 让我们开始看到 ayat-ayat yang menyangkut ini. 那一些有关系的经文。 Kita mulai dari Matius 24 saudara. 我们从马太福音第24章开始， Saya akan jelaskan kepada saudara dengan pelan-pelan 我 ya. 要慢慢的来为弟兄姐妹解释， Supaya saudara betul-betul mengerti apa yang sedang terjadi 让弟 saat-saat 兄姐 ini. 妹真正的明白现在所发生的到底是什么。 Kita mulai dulu Matius 24 我 saudara. 们开始马太福音的第24章，弟兄姐妹， Saudara bisa buka dan siapkan Alkitab saudara. 你可以开和预备好你的圣经。 Kita mulai ayat 4. 我们开始从第4节开始， Jawab Yesus kepada mereka, 耶稣回答了他们 waspadalah supaya Amen. jangan ada orang yang menyesatkan kamu.：“ 你们要警醒，希望没有人使你们。 Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 因为有很多人使用我的名字，称他们自己是弥赛亚，但是他们是偏行己路的。 Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. 你们将会听到很多征战的开始，但是那还未发生在末世的时代。 Nah, di sini ada poin penting ingin saya jelaskan. 所以在这里有很重要的，我需要解释的。 Belum kesudahannya. 灾难还没有来到， Jadi kapan kesudahannya? 那些日子是几时呢？ Kesudahannya itu adalah kedatangan Tuhan yang disebut dalam bahasa aslinya parousia. 所以呢，末世时代的到来，就是在原文里面所说的巴罗西亚， Kedatangan Tuhan. 主耶稣的主上帝的再来， Tanda dunia ini harus segera berakhir. 代表着世界将会马上过去。
Jadi sekarang ini 所以现在弟兄姐妹， kita masuk dalam satu masa yang sudah sangat dekat dengan kedatangan Tuhan. 我们已经进入了一个跟上帝再来的非常接近的时刻， Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, ayat 7. 因为国又与国征战， Kerajaan melawan kerajaan. 民又攻打民，国又攻打国， Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. 多处必有饥荒跟地震。 Akan tetapi semuanya itu 但这些呢， barulah permulaan 都是灾难的起头， penderitaan menjelang zaman baru. 因为那是末世那时人就又进入了新的世代。 Nah, ayat 8 ini 这第8节 di bagian lain 在另一方面， seperti wanita yang sedang melahirkan. 就像妇女在分娩的时候， Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari 在印尼文的日常用语当中， juga dicantumkan itu 也有提到这一点。 seperti wanita yang sedang menunggu masa bersalinnya. 就好像妇女在等待他们的分娩时刻， Seperti saya katakan tadi, 就好像我刚才所说的， wanita yang bersalin tentu tidak bisa tenang. 那有分娩的妇女当然不能够安静， Demikianlah bumi ini 同样的世界也一样， tidak bisa tenang 不能够安静， dan akan semakin digoncang. 将会越来越被游动。 Jadi penderitaan akan terus makin memuncak sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan setelah itu zaman baru. 所以呢，灾难将会越来的越提升到最后的高峰点，那就是主耶稣的再来，让我们能够进入到新的世代。 Tidak ada zaman baru sebelum goncangan ini semakin kuat, saudara. 如果这一个游动不够强的话，就没有新的世代。 Nah, saudara, 弟兄姐妹， saya tahu apa yang saya kemukakan ini. 我知道我所说的这一切， Kalau saya bicarakan dulu, 如果我先讲， ini tidak populer. 这好像不正确。 Pasti orang-orang, pasti jemaat, pasti saudara-saudara juga akan berkata, aduh khotbah apa ini? Kita ini masih di dunia, Pak. Jangan bicara yang begitu-begitulah. 一定会有很多人，包括会友，都会说：“牧师又在讲什么呢？我们还在世界上，不要再讲这些了。 Khotbah begini ditinggal orang saudara dulu. ”以前呢，像这样的讲道是被人遗弃的， Karena bicara tentang zaman baru. 因为讲到新的世代， Padahal kita masih hidup di dunia ini. 其实我们还活在这个世界上。 Tetapi 但是， kalau sekarang ini 如果是现在， tiba-tiba ada pandemi yang begitu menggoncang dunia, 忽然间有这样游动着全世界的一个现象， baru saudara sekarang nampak sekali relevansinya, hubungannya. 弟兄姐妹才看到它的利害关系。 Ya, Tuhan Yesus melegalisir, mengizinkan terjadinya bencana ini, saudara. 主耶稣他允许这样的灾难发生， Supaya apa? 希望什么呢？ Dari setengah jam saya bicara ini, 透过我这半小时的讲话， supaya pekerjaan iblis segera dihancurkan. 希望魔鬼的工作马上的被毁灭。 Yang kedua, 第二， supaya bumi ini makin digoncangkan dan makin lama makin merosot keadaannya. 希望这一个世界越来越被游动，而且越来越衰败。 Yang ketiga, 第三， supaya anak-anaknya siap, 希望他的孩子们都预备好， dimurnikan, 被炼净了， siap masuk ke kerajaan sorga. 预备好进入了天堂。 Maka apinya itu membakar 所以他的火在焚烧， agar kita sungguh-sungguh
让我们能够认真的 menjadi anak Tuhan 成为上帝的儿 yang 女， siap meninggalkan segala dosa dan kesalahan 预备 kita. 好离开我们一切的罪，我们一切的过犯。 Mari kita lihat saudara Lukas pasal 12. 所以弟兄姐妹，我们一起的来打开路加福音的第12 Setelah Matius 章。 24, kalau bisa saudara catat ayat-ayat ini. 当读马太福音24章之后，我们来开路加福音12章，希望你们能够把它记起来。 Karena kita sangat penting mencatat ayat-ayat tentang akhir zaman ini. 因为我们又把末世时代的经文记起来是非常重要的， Karena ini adalah pendalaman Alkitab. 因为这是圣经的研讨， Saudara catat. 我们要记起来， Jadi saudara bisa tahu apa yang sedang terjadi. 所以弟兄姐妹就能够知道发生什么事。 Saudara catat. 我们记起来， Ini ayat-ayat akan banyak kita pakai Sisi- di hari-hari mendatang. 经文呢将有在未来的日子里，我们会很多的用到。 Yesus membawa pemisahan. 耶稣带来了分离， Ayat 49. 第49节， Lukas 12. 路加福音12章的49节。 Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. 我要把火丢在地上，倘若已经着起来了。 Saudara lihat, 弟兄姐妹，你们可以看到， dia yang membakar, dia yang membawa api itu. 是他带来这个火焚来烧起。 Tujuannya apa saudara? 他的目的是什么呢？弟兄姐妹， Tahap yang pertama ini tujuannya adalah memurnikan kita. 第一个阶段呢，他就是要炼净我们， Tujuannya adalah menarik setiap kita untuk kembali kepada dia. 他的目的就是要把我们每一个人都拉回到他那里。 Saudara yang tidak sungguh-sungguh dengan adanya pandemi ini, COVID-19 ini dibakar menjadi sungguh-sungguh datang pada Tuhan. 那一些之前不认真的人，透过这个冠状病毒的现况，把他们拉回到他里面。 Yesus sendiri yang katakan. 是耶稣自己所说的。 Dia katakan, aku berharap 他说：“我盼望 api itu menyala. 这火能够烧起来。 Dia berharap 他盼望 kita tergoncang. 我们被游动， Dengan jiwa kita yang tergoncang ini, kita cari dia. 以我们这被游动的灵呢，我们去寻找他， Kita bertobat. 我们悔改， Kita 我 dimurnikan 们被炼净了， untuk siap masuk ke zaman baru itu. 让我们能够预备好进入新的时代。 Jadi semua ini delegalisir, diizinkan oleh Tuhan. 所以这一切都是上帝所允许的， Sangat jelas 非常的清楚。 betapa dia menginginkan pemurnian itu. 他多么的希望这一个炼净的开始。 Kita lihat lagi Lukas 21, saudara. 我们再来打开路加福音的第21章。 Lukas 21, saudara catat ayat-ayat ini. 弟兄姐妹，你们把这些经文都记起来。 Mulai ayat 7, 从第7节开始， judulnya sama, permulaan penderitaan. 它的题目都是一样的。 Ini akhir zaman, saudara. 这是末世的时代，弟兄姐妹。 Sebagai anak Tuhan, saudara harus belajar ayat-ayat ini. 身为上帝的儿女，弟兄姐妹，你一定要学习这些经文。 Kalau ayat-ayat ini diberikan pada tahun 100 atau 200 tahun yang lalu, 如果这些经文呢是在100-200年前被显现出来， mungkin nggak cocok. 可能不适合， Karena zaman itu dunia sedang aman-aman. 因为那个时代的世界很安全。 Kalau ada pandemi pun tidak separah ini, sampai 200 negara lebih kena. 如果有一些的现况，也不会有这样的大动作， Tidak cocok. 不适合。 Mari kita baca, saudara. 让我们来读 Ayat ini akan cocok sekarang. 这节经文，现在就很适合了。 Murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila mana itu akan terjadi? Apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia.
saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semua itu harus terjadi dulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera. Ia berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, penyakit sampar seperti hari ini, kelaparan. Sampar selalu diikuti kelaparan, ingat ini. Dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat di langit. 他们问他说：“夫子什么时候有智胜呢？这是将到的时候有什么异兆呢？”耶稣说：“你们要谨慎，不要受迷惑，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，又说时候近了，你们不要跟从他们。他们听见打仗和扰乱的声音，就不要惊慌，因为这些事必须先有，只是末期还不能立时就到。”当时耶稣对他们说：“民有攻打民，国有攻打国，地有大大的震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从天上显现。” Semuanya pemurnian, saudara. 这一切都是在炼净。 COVID-19 ini juga pemurnian. 冠状19的病毒也是在炼净。 Sekarang ini kita dipaksa jadi pintar dengan tanda-tanda akhir zaman. 现在我们每个人被强迫，我们很厉害的来看到末世的印证。 Kalau saudara yang mau belajar. 如果弟兄姐妹你有学习， Tapi kalau saudara nggak mau belajar, mau tutup mata saja, atau dengar firman masuk kiri keluar kanan, ya sudah. Saudara juga tidak akan mengerti. 但是如果弟兄姐妹你不要学习呢，或者是那些经文左耳进进右耳出，那当然代表着你不愿意去学习。 Saya juga heran, saudara. 我也很奇怪， Kenapa? 为什么呢？ Sedikit sekali pendeta 只有很少部分的牧师们， yang jarang yang memberitakan ayat-ayat ini. 很少他们有让我们知道这些经文。 Kebanyakan kita 我们当中有很多 ingin menjadikan dunia ini menjadi sorga. 只希望把世界当作是天堂。 Bukan begitu polanya, saudara. 其实它的蓝图不是这样的，弟兄姐妹。 Polanya dunia ini akan semakin merosot. 世界的蓝图是越来越衰败， Dan ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. 这是主耶稣他自己所说的， Bukan Paulus, bukan rasul-rasulnya, bukan. 不是 Yesus sendiri. 保罗或者是他的使徒们所说的，而是耶稣自己所说的。 Tetapi bagi orang yang mengerti kebenaran ini, 但是对于那些明白真理的人， bukan berarti hidup dalam ketakutan. 不代表他们又活在惧怕当中， Tapi justru seperti rasul-rasul yang dulu, yang ingin hidup di zaman ini, 但是就好像那时代的使徒们希望活在这个时代的， ini zaman yang disebut dengan ngeri-ngeri sedap. Wah, 这世代呢，我们可以说有可怕，也有舒适的。 Bagi orang yang mengerti kebenaran, 对于那些明白真理的人， dia akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. 他仍然的在上帝的保守当中， Dia tetap bisa merasakan rasa aman, tentram, dan damai. 他仍然的可以感受到安全、平安跟 Karena 和 dia 平， tahu walaupun digoncang, 因为他知道即使被摇动， dia tahu ini akhirnya kemana. 他知道最后将要去哪里， Dia tahu namanya sudah terdaftar di buku kehidupan. 他知道他的名已经记载在他生命册上。 Kalaupun dia harus mengalami goncangan itu, 即使他需要经历这一个游动， dia tetap bisa bersuka cita. 他仍然的可以喜乐， Itu janji Tuhan. 那是上帝的应许。 Tetapi bahwa akhir zaman ini akan begitu mengerikan, begitu banyak kesulitan. 但是真正的这个末世时代是这样多恐怖和困难， Bahwa kejahatan juga akan bertambah secara luar biasa. 因为这一些恶事将会更大的来增加。 Dia mengerti bahwa ini adalah pemurnian bagi dirinya. 他知道这一切都为了炼净他自己， Dia tetap bisa dalam sukacita 他仍然可以在喜乐当 dan 中 semakin dekat kepada 越来 Tuhan. 越接近上帝。 Mari kita lihat Daniel, saudara. 让我们来看但以理弟兄姐妹， Daniel pasal 12但以理的第12章，
Kita mulai ayat yang pertama. 从第一节开始， Apa perikopnya saudara? 它的主题是什么呢？弟兄姐妹， Akhir zaman lagi. 也是末世的时代。 Saudara catat, 弟兄姐妹，你要把它记起来， ini ayat-ayat penting 这是重要的经文， yang saya pelajari terus hari-hari ini. 就是现在我每天都在学习的， Bukan 1-2 jam saudara. 不是1-2个小时。弟兄姐妹， Kadang saya sampai tidak tidur belajar ini. 有时候我学习这些到不能够睡觉， Berjam-jam, berhari-hari. 每天每小时， Pelajari, saya buka kembali semua. 我重新的再打开再学习。 Pelajaran-pelajaran yang pernah saya dapat melalui khotbah atau melalui pelajaran di sekolah teologi, kembali saya pelajari semua. 我曾经学习过的，或在圣经，或在这一个神学院，我又重新的再来翻 Nah 再 saudara 来学习 catat,。弟兄姐妹，你们记起来， saudara baca ulang nanti. 再重新的读 Daniel 12. 但以理书第12章， Ini juga kunci. 这也是要节。 Kita baca mulai ayat 1. 我们从第1节开始读。 Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada satu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sewaktu ada bangsa-bangsa pada waktu itu. Kapan itu? Sekarang ini, ya. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu, orang yang sudah mati akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan, kengerian kekal. Jadi nanti pada waktu akhir dunia ini, orang-orang semua dibangkitkan dari kubur. Sebagian masuk kepada hidup yang kekal, sebagian akan masuk ke neraka yang kekal. 那时8月，你本国证明的天使长米迦勒必站起来，并且有大灾难，从有国以来，直到此时没有这样的。你本国的民中，凡有落在刺上的，必得拯救；睡在尘埃中的，必有多人苏醒。其中有得永生的，有受羞辱，永远被憎恶的。所以我们知道，在末世的时代，有一些人会被兴起复兴，有一些人会衰败。 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk tetap selama-lamanya. 智慧人必发光，如同天上的光。那时，多人归义的必发光如星，直到永永远远。 Nah sekarang saudara lihat ayat 10. 所以我们现在来读第10节。 Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. 必有许多人使自己清净洁白，日被熬炼，但恶人乃必行恶。一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。 Akhir zaman 末世时代 ditandai dengan 被这一个所代表的， adanya pemurnian 就是有炼净， dan juga adanya orang-orang fasik. 而且也有恶人。 Sudah tergolong orang yang mana? 你是属于哪一种人呢？ Semuanya anak Tuhan. 所有都是上帝的儿女。 Kalau COVID-19 ini ada, 如果冠状病毒的存在， saudara bisa memilih termasuk orang yang siap dimurnikan. 你是否已经属于那一被好被炼 Saudara 净的人？ membawa hidup saudara kembali kepada Tuhan. 把你的生命回转带到上帝的面前， Atau saudara yang tetap menjauh dari Tuhan 或者是你仍然远离了上帝， dan tergolong orang fasik. 就是那恶人。 Kita harus mengerti ini 我 saudara. 们一定要明白这一点，弟兄姐妹。 Kita harus memaksa diri untuk 我们一 ini. 定要强迫我们自己。 Paulus bilang, aku berusaha untuk memaksa diriku mengerti tentang hal ini semua. 保罗说：“我强迫己身，为了要来明白这所有的一切。” Kedatangan Tuhan itu melegalisir bencana, mengizinkan bencana. 主耶稣的到来，他允许灾难的降临。 Jadi zaman akhir ini saudara, 所以弟兄姐妹，在这末世的时代， akan ada dua sisi. 将有2方面。 Yang pertama, 第
Ada orang-orang yang dimurnikan, dibaharui, 有一些人被炼净了，被更新， lalu masuk dalam zaman anugerah, 然后进入恩典的时代， jadi anak kesukaan 成 Tuhan. 为上帝所喜悦的孩子。 Tapi di sisi lain, 但是在另一方面， zaman ini zaman yang kacau balau. 这是一个混乱的时代， Bencana perang meningkat, 灾难还有战争在提升， gempa bumi bencana alam meningkat, 地震还有这一个天灾在提升， wabah penyakit pandemi di mana-mana. 灾难病痛都在任何地方都在流行。 Malah banyak ahli yang memperkirakan COVID-19 ini kalaupun reda, dalam beberapa bulan kemudian akan ada wabah yang lebih dahsyat lagi. 还有很多的这一个预测家，他们说，即使冠状病毒被消灭了，但是还有更可怕的病毒会发生。 Dan ingat kuda hijau dalam Wahyu pasal 6, 所以在启示录第6章的这一只青马， wabah pandemi selalu diikuti dengan kelaparan. 因为饥荒跟瘟疫就是这一个现象会时时的带着饥荒。 Mana ada kitab yang seperti ini tajam, saudara? 哪里有一本经文像圣经这样的尖锐？ Kalaupun ada, 即使有， saya yakin Alkitab ini yang asli, yang orisinil, 我相信这一本圣经就是最 yang 正确， terlebih dahulu 就是最先的， mencatat ini semua. 记载了这所有的一切。 Karena ayat-ayat ini jauh-jauh sebelum kitab-kitab lain ada. 因为这本圣经已经很远很远，在没有任何的经文的时候开始。 Baru kitab-kitab lain itu menulis juga di akhir zaman ini banyak kesusahan dan sebagainya. Tetapi yang pertama menulis hal setepat ini hanyalah Alkitab. 因为有很多很多的经文，他们也现在才写了有一些灾难，但是圣经呢是在很久很久很久以前已经记载了现在的现象。 Saya percaya 我相信 saudara bisa mengikuti 弟兄姐妹，你们可以跟着， walaupun terbatas. 虽然有限。 Saya ingin melanjutkan besok malam. 明天晚上我将会继续。 Saudara jangan tidak ikut. 弟兄姐妹，你不要不跟。 Saya akan jelaskan lebih detail mengenai tanda-tanda akhir zaman. 我要更认真的来解释关于末世时代。 Kita sudah 1 jam dan tidak cukup membahas ini. 我们已经1个小时，但不够来分析这一点， Jadi besok saya akan sambung. 所以明天我会继续。 Saudara ikut kembali 你们跟着， besok Rabu malam. 明天的星期3晚上， Biarlah penjelasan awal ini 让这最初的解释 boleh membuka pikiran saudara. 可以开我们的思想。 Apa tujuan akhir zaman ini? 末世时代的目的是什么呢？ Semua sudah ada dalam peta grand design-nya Tuhan, saudara. 这一切都在上帝的蓝图计划当中。 Kiranya Tuhan memberkati. 相信上帝祝福。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 我们来祷告， Bapa di dalam surga, 天父上帝， terima kasih firman-Mu. 感谢你的话语。 Sudah 1 jam hamba-Mu menguraikan 已经1个小时，你的仆人在讨论 tentang tanda-tanda akhir zaman. 关于末世时代的印证。 Kami tahu 主，我们知道 ini tidak mungkin selesai dalam waktu 1-2 jam. 这不可能在1-2个小时就能够结束， Tetapi hamba-Mu harus terus mempersiapkan umat-Mu Tuhan. 但你的仆人一定要预备好你的百姓。 Waktu tidak banyak 时间不多， untuk hamba menyampaikan ini. 让你的仆人来传达。 Karena itu biarlah mereka yang mendengar. 所以允许那听到的人， Tuhan jamah. 主你来触摸， Tuhan sendiri yang menolong. 主啊，你自己来帮助， Memberi pengertian. 给他们明白。 Betapa hari-hari ini pentingnya untuk mengetahui keadaan yang terjadi melalui firman Tuhan. 现今的日子是多么的重要，透过你的话语，我们来明白现今的情况。 Kami terima firman-Mu ya 我们 Bapa. 领受你的话语，主啊， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara, 弟兄姐妹， waktu kita nggak banyak, saudara. 我们的时间不多，
Sementara pelajarannya luar biasa banyaknya. 但是现在的功课有很多很多， Sangat banyak. 非常的多。 Kalau saudara mau bahas satu ayat saja itu bisa 1-2 jam saudara. 如果你要讨论一节经文，可能有1-2个小时。 Jadi saya berharap saudara serius. 所以我盼望大家能够认真， Karena inilah yang sedang kita hadapi. 因为这是我们所要面对的， Yang sedang kita jalani. 是我们所要行的。 Ini bukan nanti. 这不是以后， Tidak, sekarang. 不是，是现在。 Sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. 在2000年前就已经记载的， Itulah dahsyatnya Tuhan kita. 这就是我们上帝的奇妙。 Bagi orang yang sungguh-sungguh mau belajar, 对于那些认真学习的人， dia sudah tahu. 他已经知道。 Jadi Tuhan janji perlindungan kepada 所 kita. 以上帝他应许又保守着我们， Pertolongan kepada 帮 kita. 助我们， Mujizat kepada kita. 有给我们神迹。 Kepada kita siapa? 那我们是谁 Kepada 呢？ kita yang sudah mengenal kebenaran ini 就是我们认识这真理的我 dan 们， mau dimurnikan. 而且又被炼净的， Itu yang terjadi 这 saudara. 是能够发生的。 Dan kalaupun kita mengalami goncangan itu, 所以，即使我们经历了这个游动， kita tidak takut. 我们不怕， Sebab kita sudah tahu arahnya Ingat. kemana, 我们已经知道又转到 apa yang 哪里， akan terjadi, 又发生什么事， dan siapa yang akan menolong kita. 谁会帮助我们？ Kita menjadi tenang, 我 saudara. 们变得很安静。 Jadi saya berharap saudara sungguh-sungguh ikuti. 所以我盼望弟兄姐妹能够认真的跟着。 Walaupun mungkin saya menyampaikan terburu-buru, 即使可能我传达的时候会匆忙， saudara agak sulit menangkapnya. 你们可能会难捉住。 Saudara baca sendiri di rumah 在家里自己在读 ayat-ayat akhir zaman. 末世时代的经 Kalau 文。 saudara tidak mengerti, boleh bertanya pada saya. Tentu nomor-nomor WhatsApp saya saudara tahu. 如果你们不明白，当然可以再问我，因为我的这一个微信的信息你们知道， Sebab ini sangat penting. 因为非常重要的。 COVID-19 ini hanya salah satu tanda, saudara. 冠状病毒只是一个疫表而已， Sudah banyak tanda-tanda yang lain. 已经有很多的疫表。 Jadi saudara jangan terfokus pada COVID-nya ini, tetapi justru apa yang dibalik itu yang harus saudara pelajari. 所以弟兄姐妹不要只关心这个冠状病毒，而是要关心在这冠状病毒背后的是什么。 Saya rasa saudara bisa memulainya. 我相信弟兄姐妹已经可以开始 Belajar akhir zaman 学 ini. 习这末世的时代。 Saya akan sedapat mungkin menuntun saudara. 我会尽我所能的来引领着弟兄姐妹， Karena kalau kita bahas ini dulu, 因为如果我们先讨论这一切， tentu semua orang protes. 当然所有的人都会投 Karena 诉， merasa aman. 因为感到安全。 Tapi sekarang 但现在， semua orang harus cari tahu 所有的人都要知道， apa yang terjadi di akhir zaman. 在末世的时代发生了什么事， Karena itu kita所以- sama-sama belajar. 我们一起的来学习。 Baik saudara, 好，弟兄姐 kita 妹， juga mau memberi persembahan 我们有来奉献， yang ada di layar-layar YouTube saudara. 在你的YouTube屏幕中 Beri persembahan yang terbaik. 给最好的奉献。 Saatnya saudara dimurnikan. 是时候你被炼净了， Artinya tidak terikat oleh daya tarik dunia ini. 意思是不会被世界所吸引。 Engkau bisa mempergunakan mamon dengan baik 你很好的利用你的马门 untuk bersahabat kepada dia. 来与他做朋友， Bukan dia gila mamon 不是 saudara. 他， Bukan Tuhan itu perlu Siwan. mamon. 不是 Bukan. 上帝他吸诱马门， Tetapi dari sana 但是透过那里， dia bisa menilai 他可以评估 apakah engkau masih mencintai dunia 你还爱世界吗？ atau tidak. 或者不是？ Cintailah dia sungguh-sungguh. 有认真的爱他， Baik, kita akan berjumpa kembali 我们有重新的再见面。 besok malam 明天晚上 jam 7 dalam acara Praise and Worship live streaming. 7点钟，在我们的赞美敬拜当中， Dan kita akan mengakhirinya 我们要结束 hari ini. 今天的主。 Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau
yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara. Engkau sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana rahasianya dibukakan sedikit demi sedikit. Tujuannya supaya engkau siap untuk dimurnikan. Karena itu terimalah ini sebagai tuntunan dari Tuhan. Belajarlah tentang akhir zaman dan jadilah bijaksana. Siap dimurnikan karena engkau dipersiapkan untuk masuk ke zaman baru itu. Kiranya berkat dari Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, memberkati engkau, menjaga engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok malam jam 7 malam hari Rabu dalam live streaming Praise and Worship. 我们的赞美敬拜直播当中， Amin. 阿门。